Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Malam ini kita bersiaran secara langsung dari studio BN Stream, di mana kepada penonton-penonton boleh melayari www.bnstream.my bagi mengikuti satu lagi bual bicara yang kita adakan secara live, secara langsung pada malam ini. Dan bersama-sama kita adalah yang berbahagia Datuk Haji Dr. Mat Yasir bin Haji Ihsan yang minggu lepas telah bersama-sama dengan kita, dan bagi menyambung topik yang kita bicarakan pada minggu lepas, iaitu transformasi politik. Baik Datuk, selamat datang ke studio BN Stream. Terima kasih. Kita terus saja kepada soalan topik yang kita bincangkan pada minggu lepas. Baik Datuk, yang mempanggil Datuk tempoh hari ataupun minggu lepas telah bercakap tentang transformasi yang membawa maksud perubahan dan juga pembaharuan. Datuk begitu banyak memberi kata nasihat dan panduan hingga nampak begitu banyak lagi perlu dibincangkan pada kali ini. Datuk sendiri minta agar bicara transformasi ini wajar ditekankan. Apa pandangan Datuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan yang berbahagia para penonton sekalian. Kita pertama sekali sebenarnya harus jelas kita membicarakan isu negara, isu masa depan negara. Oleh kerana itu kita harus sentiasa teliti dan menghayati apa juga perkembangan, khususnya dasar-dasar kerajaan yang memerintah, yang berhasrat untuk berbuat sesuatu yang baik untuk rakyat sebagai amanah mereka kepada rakyat. Jadi oleh kerana itu dalam konteks transformasi, perkara ini begitu banyak sekali dibicarakan. Semua orang bercakap mengenai transformasi, semua orang bercakap mengenai perubahan dan pembaruan. Jadi malah dalam konteks sebelum ini semua orang begitu teruja dengan perkataan anjakan paradigma. Jadi ini sebenarnya nak buat sesuatu yang baru, nak buat satu perubahan untuk kebaikan yang lebih, iaitu satu nilai tambah. Tetapi kita dapati dalam konteks transformasi yang ramai orang sebut, yang ramai orang nyatakan, mereka mungkin memahaminya, tetapi saya nak nyatakan bahawa mereka kurang menghayatinya. Kenapa saya berkata demikian? Kerana kefahaman terhadap transformasi itu harus dimanifestasikan dengan agenda bertindak. Agenda bertindak yang berkesan dan nampak keberkesanannya. Jadi kerana itulah maka saudara Salihuddin, saya ingin memberikan penekanan terhadap isu ini, bukan kerana pimpinan semua ataupun orang bercakap tentang transformasi, tetapi natijah kepada istilah ini sebenarnya membawa satu kebaikan yang begitu besar jika ia dimanifestasikan dengan arti kata yang sebenar. Oleh kerana itulah maka saya sangat berharap supaya semua orang, semua pihak menghayati dan memahami dan menghayati isu ini, kerana dia nanti akan memberikan faedah kepada semua pihak, kepada diri, kepada keluarga, kepada organisasi dan juga kepada negara. Dan kerana itulah maka saya akan terus memberikan penekanan terhadap isu ini. InsyaAllah. Okey, baik Datuk. Dalam PRU ni yang makin hampir ni, Datuk saya rasa pun mungkin dalam tempoh tak lewat daripada 28 April 2013, bermaknanya berapa bulan lagi lah. Rasanya semua, adakah transformasi itu dari segi politiknya, Datuk, adakah ia sudah dirasai di peringkat akar umbi, di peringkat yang paling bawah? Maksud saya tu dalam konteks UMNO tu sendiri, Datuk. Oh, ini terima kasih. Ini soalan yang sangat penting, khususnya kepada aktivis politik yang berjuang dalam parti untuk bangsa, agama dan tanah air. Ini sesuatu perkara yang cukup bagus untuk kita fahami
dan hayati. Hanya dalam konteks ini, seperti awal saya nyatakan, ya, sebenarnya kalau kita wajar melihat kepada pimpinan kita, khususnya yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, yang dalam ucapan-ucapan beliau di mana saja, boleh katakan istilah transformasi ini sentiasa digunakan ataupun dikedepankan. Jadi dalam konteks ini, kalau nak melihat transformasi, kita boleh melihat yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri. Dalam konteks apa sebenarnya yang harus kita lihat? Kita lihat dari segi umpamanya gerak kerja dia. Kita akan lihat sebagai memegang amanah rakyat, ya. Jadi kita sangat jelas hampir setiap masa dia berbuat sesuatu untuk kepentingan dan kebaikan rakyat. Hampir setiap masa. Malah ada yang menggunakan istilah yang begitu popular, pagi, petang, siang, malam, subuh, senja kala. Ya, jadi malah saya sendiri sebenarnya melihat Perdana Menteri ini, sebenarnya yang saya boleh buat ialah mendoakan supaya apa yang dibuat itu sebenarnya berjaya, diberkati dan dirahmati Ilahi. Kerana apa yang dibuat itu adalah untuk kepentingan rakyat ramai. Ini amanah bagi dia. Ya, jadi mereka ini sebenarnya datang daripada rakyat. Jadi maknanya harus berkhidmat untuk rakyat, kerana akhirnya dia akan kembali kepada rakyat. Jadi bila menyebut tentang pilihan raya tadi itu, Saudara Salahuddin, oh itu tepat sekali. Sebab tak berapa lama lagi sebenarnya mereka ini akan kembali kepada rakyat. Untuk apa? Ya, sama ada untuk mandat semula ataupun sama ada untuk maknanya mengetengahkan isu-isu yang boleh mereka kehadapankan kepada rakyat, yang akan meyakinkan rakyat bahawa pada masa akan datang mereka akan menjadi negara maju dan kehidupan mereka bertambah baik. Dan dalam konteks ini, saya ingin mengulangi tadi, dalam konteks transformasi yang dibawa oleh Perdana Menteri, ya, selain daripada dasar-dasar dia yang sentiasa boleh katakan baru dan dinamik, segala ini adalah untuk kepentingan rakyat. Dan ini sebenarnya boleh dinilai. Oleh kerana itu, sebelum Saudara Salahuddin tanya lebih lanjut, saya nak menyatakan bahawa saya mempunyai suatu rasa gusar, malah bimbang, kerana ada pihak-pihak yang mempertikai apa yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang matlamatnya adalah untuk kepentingan rakyat. Sepatutnya bagi kita, dalam konteks transformasi tadi, saya setuju dengan Saudara Salahuddin, sebab transformasi daripada di atas itu nampaknya jelas pada Yang Amat Perdana Menteri. Jelas pada timbalan Perdana Menteri dan juga menteri-menteri dia. Tapi yang penting sekali, bagaimana yang di bawah. Dia akan pihak dia akan umbi itu. Itu yang penting sekali untuk kita teliti, lihat, dan kalau nampak tidak berlaku, maka pimpinan di peringkat atas dan juga peringkat akar umbi harus diajak untuk memanifestasikan transformasi ini. Baik, Datuk. Kalau kita melihat daripada kepimpinan di peringkat akar umbi ini, Datuk, kita nampak macam tidak, transformasi ini tak sampai. Tidak diperjelaskan, tidak ada tindakan susulan. Maksud saya tu, dia tu transformasi yang dibawa oleh Perdana Menteri ini membayangi keseluruhan daripada gerak kerja di peringkat akar umbi ini, Datuk. Adakah ini disebabkan populariti yang dicipta sendiri oleh Yang Berhormat Presiden ataupun Perdana Menteri kita, sehingga peringkat kepimpinan di peringkat bahagian ini tidak langsung menunjukkan satu perubahan? Macam mana tu? Saya ingat macam ni, Saudara Salahuddin. Sebenarnya saya nak sedikit perbetulkan. Perkataan tidak langsung membawa perubahan itu sebenarnya satu kesimpulan yang tidak tepat. Ya. Mereka di peringkat akar umbi ada berbuat sesuatu. Tetapi kalau nak direlevankan dengan transformasi, semangat transformasi itu yang nampaknya tidak berlaku. Maksudnya, kalau dilihat dari segi watak Yang Amat Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri yang begitu dinamik dan cergas pergerakannya, dalam konteks apa yang diamanahkan kepada mereka ini untuk dimanfaatkan oleh rakyat, maka sewajarnya semangat ini harus turun ke bawah di peringkat pimpinan akar umbi. Hanya mereka ini mungkin, macam saya kata tadi, dia mungkin faham, tapi tidak begitu jelas. Kerana itu sebenarnya saya boleh terus menyatakan bahawa di peringkat akar umbi, bila saya turun, saya seorang guru, ya. Kerana itu mereka suka panggil saya cikgu, dan saya pun suka dipanggil cikgu, kerana bila dia panggil cikgu, saya anggap bahawa dia nak belajar daripada cikgu. Dalam konteks ini, bila saya tanya kenapa tidak berlaku, dia kata, cikgu, kita tak ada duit.
Jadi dia maknanya Datuk, peruntukan ini mengekang mengekang segala program-program di peringkat akaunti. Okey, Saudara Salahuddin, kalau saya nak tanya dari segi transformasi, saya nak tanyalah, kalau mereka ziarah daripada rumah ke rumah tu, agaknya perlu ke peruntukan daripada pihak atas? Tak payah. Maknanya umpamanya you seorang wakil rakyat, seorang pemimpin, yang rakyat nak, yang pihak apa ni masyarakat akar umbi nak ialah you mendekati mereka, bersama mereka, you boleh mengadu. Jadi dalam konteks ini sebenarnya saya berharap supaya selain daripada menunggu peruntukan, ya, kalau saya boleh gunakan istilah itu, maknanya kita boleh buat banyak perkara dan saya difahamkan sebenarnya peruntukan pihak setanggungjawab pimpinan saya difahamkan bahawa ada turun tapi mungkin tidak begitu banyak. Tetapi saya berharap kalau boleh dalam konteks transformasi kembali kita harus menghayati sejarah. Saudara Salahuddin, kita mesti ingat suatu masa tau. Mungkin mak bapak ataupun datuk nenek kita dalam perjuangan asal UMNO Perikatan ni dulu, sebenarnya orang-orang kampung sendiri bila jelas tentang perjuangan itu untuk bangsa, agama dan tanah air, mereka boleh gadaikan gelang tu sebagai satu pengorbanan. Jadi oleh kerana itu, saya sangat berharaplah supaya kembali dalam konteks transformasi ini ada kaitan dengan mentaliti, minda dan fikiran kita. Betul. Daripada fikiran kita yang positif itu, maka kita akan berbuat sesuatu. Jadi oleh kerana itulah, maka balik kepada Saudara Salahuddin tadi, saya yakin di peringkat pimpinan akar umbi, saya rasa tidak timbul soal dia tidak ada duit langsung. Kalau inilah berlaku, Saudara Salahuddin, saya nak keluar sikit daripada kelongsong biasa dalam konteks transformasi. Saya nampak dengan jelas di sana sini pimpinan-pimpinan kita yang begitu berjaya dari segi kedudukan keuangan dia. Jadi dan mereka ni biasanya kerana mereka dalam parti, dalam UMNO, khususnya kalau dalam BN, UMNO, MCA, Gerakan dan sebagainya, mereka telah Allah Ta'ala izinkan untuk memiliki harta. Maknanya ada kekayaan. Dalam konteks transformasi, masa inilah orang-orang ini harus menunjukkan mereka sanggup berkorban. Jadi maknanya saya berharaplah kepada mereka ini supaya mereka boleh mengorbankan sebahagian harta yang mereka dapat kerana mereka dalam parti itu supaya kembali kepada rakyat, supaya transformasi akan benar-benar berlaku di peringkat akar umbi, khususnya di peringkat pimpin akar umbi yang memang rajin tetapi kekurangan dana. Kalau ini dapat dilakukan, itu satu transformasi yang sangat hebat, Saudara Salahuddin. Okey, baik Datuk. Sejak rakyat mula menafikan 2/3 kerusi parlimen yang tidak memihak kepada Barisan Nasional pada pilihan raya umum 2008, kita nampak ada peralihan pertama sekali adalah peralihan kuasa di antara yang amat berhormat Tun Abdul Rahman Badawi kepada Datuk Seri Najib Razak. Dan tempoh di antara 4 tahun Datuk selepas dilantik sebagai Presiden dan juga Perdana Menteri Malaysia, kita nampak bahawa Datuk Seri sudah mula mengutarakan ataupun mula menanamkan satu semangat cinta ke negara di dalam konsep yang dikeluarkan, iaitu konsep Gagasan Satu Malaysia. Gagasan Satu Malaysia ni adalah satu konsep yang saya rasa cukup besar lah, dan ia harus dihayati dan dijadikan sebagai sebagai landasan untuk kita bersatu padu dan penyatuan ataupun engagement kepada keseluruhan rakyat di Malaysia ni. Tetapi adakah Gagasan Satu Malaysia ini sampai ataupun mula dipraktikkan di peringkat pertengahan akar umbi dan terutama sekali daripada ahli-ahli politik? Dia begini ya. Yang amat berhormat Perdana Menteri ini sebenarnya sebagai seorang pemimpin, dia kena berbuat sesuatu supaya rakyat memerhati dan kemudian memahaminya. Gagasan Satu Malaysia ini sebenarnya adalah satu konsep yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar rakyat bersama-sama dalam konteks pembangunan negara di semua peringkat.
Ini berkait lagi dengan transformasi tadi. Berkait lagi, Datuk. Jadi sebenarnya saya sendiri di peringkat awal sebenarnya agak pesimistik. Maknanya dalam konteks gagasan Satu Malaysia ini, sebab di peringkat awal dulu sebagai seorang yang pernah menjadi pentadbir di peringkat jabatan kerajaan, salah satu daripada permasalahan tentang dasar ini ialah kefahaman. Jadi masalah orang ni apabila dia tidak begitu faham, maka dia memang nak lambat untuk berbuat sesuatu yang selaras dengan apa yang dihasratkan. Yang menjadikan perkara ini lagi teruk pada ketika ini ialah kerana kita ada pembangkang yang Saudara Salahuddin nyatakan tadi bahawa kalau dulu kita dengan mudah ada majoriti 2/3, malah sekarang ni dah tak ada majoriti. Maknanya pembangkang ni semakin ramai, semakin banyak, dan malah di beberapa negeri mereka berkuasa. Jadi apa yang baik yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, termasuklah gagasan Satu Malaysia ni, mereka nak menyatakan bahawa ini tak ada apa-apa. Jadi kerana itu dia ada dua di situ. Satu, dalam konteks kefahaman perkara yang baik itu. Yang keduanya ada pihak yang cuba menidakkan. Jadi oleh kerana itu dalam konteks ini kita sangat jelas bahawa gagasan Satu Malaysia ini adalah satu perkara yang baik. Malah jika ia dapat dilaksanakan, dia akan dapat banyak menyelesaikan banyak perkara dalam konteks apa yang menjadi masalah dalam negara ini. Termasuklah yang pertama, yang utama sekali ialah sebagai sebuah negara, perpaduan rakyat, perpaduan kaum itu adalah sangat penting. Bagi Malaysia ini menjadi kritikal. Kerana dalam apa juga keadaan pembangunan negara itu, maka kesatuan rakyat, lagi-lagi di Malaysia ini yang terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai budaya, perkara ini menjadi penting. Jadi apabila semua orang memberi fokus kepada gagasan Satu Malaysia ini, dalam konteks apa juga yang dilaksanakan itu, maka ia akan menjadi suatu perkara yang memberi kesan yang cukup baik kepada negara. Baik, Datuk. Kita akan berhenti seketika dan kita akan sambung selepas ini. BN Stream, live and live. BN Stream, live and live. Baik, Datuk. Kita nak tanya lagi soalan-soalan yang agak panas. Kita sudah melihat satu kegelisahan di kalangan rakyat. Nampaknya rakyat ni sudah mula kembali menyokong kepada Barisan Nasional. Tetapi kekangan yang kita di akar umbi ni merasai bahawa petunjuk daripada kepimpinan di peringkat pertengahan itu katanya masih lagi dalam keadaan yang agak membimbangkan bagi pandangan saya. Jadi apakah
untuk kita berhadapan dengan PRU yang makin dekat. Cuma dalam 3 bulan je lagi. Baik, Saudara Saludin, sebenarnya soalan itu mengait ataupun berkait dengan strategi perang. Malah kadang-kadang saya bertanya, adakah kita dalam mod peperangan? Ya. Kita dah tahu pun sebenarnya medan perang tu, pertempuran akan berlaku bila-bila masa. Ya. Tapi kita dalam mod peperangan atau tidak? Saya sebenarnya mempunyai rasa bimbang dalam yakin tu, dalam seronok selepas Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini yang nampak dinamism pimpinan kita yang amat berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, dan kemudian disusuli oleh ucapan-ucapan yang begitu bersemangat daripada pimpinan yang lain. Jadi gambarannya ialah sebenarnya kita bersedia. Gambaran yang kita dapat lihat sekarang lah dari perhimpunan semangat perhimpunan itu. Ya. Tetapi kita harus jujur. Ya, kita harus jujur. Kita nak berperang ni sebenarnya bukan bermusim begitu. Maknanya sebab kita jangan lupa bila strategi peperangan ni, kita strategi nak mengalahkan lawan, kita kalau boleh menggunakan analisis SWOT itu. Ya. Kita nak tahu kekuatan lawan, ya. Kita nak tahu kelemahan lawan, kalau ada kelemahan lah, ya. Dan kemudian kita nak melihat peluang yang kita boleh gunakan dalam suasana itu, tapi jangan lupa tentang ancaman daripada musuh kita. Ya. Jadi saya tengok dalam konteks ini, yang lebih bersedia saya lihat, ya, maafkan saya tengok yang lebih bersedia ialah pihak lawan, ya. pihak pembangkang. Walaupun kekuatan itu ada pada kita, kekuatan itu ada pada Barisan Nasional. Ini yang saya sebut tadi Pak mengenai kegelisahan tu. Datuk. Saya bila tengok Perdana Menteri, kita bukan main confident, kita letak gambar Perdana Menteri ke seluruh negara. Ya, sebenarnya betul. yang nak berjuang di bawah itu Perdana Menteri ke? Bukan. Ya. Yang nak berjuang ialah pimpinan akar umbi. Oleh kerana itu, saya sangat berharaplah soalan Saludin ni sebenarnya, ini soalan yang sangat-sangat penting untuk difikirkan dengan serius dan diikuti dengan perancangan dan tindakan. Itu yang penting. Saya sangat bimbang perancangan nampaknya begitu di sana sini. Kalau ditanyalah, kita ada bilik operasi perang, war room. Ya, betul. Tetapi di peringkat yang kecil, saya di sana sini pun sudah dengar bahawa war room ni macam not at war lah. Tidak nampak pergerakannya setiap hari. Ya, betul. Jadi oleh kerana itu saya harap perkara ini telah pun diatasi. Dan ini perkara yang sangat serius. Hanya saya tidak nak menidakkan pihak-pihak tertentu, individu tertentu yang memang cukup bersemangat, yang boleh saya gunakan istilah tadi, pagi, petang, siang, malam, subuh, senjakala dia pun kerja. Tetapi ini adalah agenda peperangan satu pasukan, bukannya individu tertentu. Jadi saya takut di sini, yang amat bernormat Perdana Menteri sendiri pun macam dia terpencil lah semangat dia itu. Soal gendang perang ni sebenarnya, Datuk, sudah mula ditabuh pada Perhimpunan Agung UMNO ke-65 pada tahun lepas. Jika kita lihat promo yang ada di media mainstream, media-media mainstream lah maksud saya tu, promo gendang perang ni sebenarnya dah begitu melaungkan dan bersemangat. Tetapi di peringkat yang ni agak teratur. Itulah Saludin. Gendang perang ni satu hal. You boleh gendang ke, boleh gong ke, you boleh menjerit ke, boleh melaung ke dan sebagainya. Tetapi kalau pengisiannya tidak nampak, tidak ada, tak jadi apa-apa. Itu sebabnya saya sendiri kalau melihat di bawah, bila ada duit asyik kenduri rakyat. Saya sangat takut lah macam rakyat dikenduri kan tau. Sebenarnya dalam konteks dia bertemu ramai rakyat itu, apa pengisian yang bermakna? Dia tidak memadai umpamanya pada ketika ini, umpamanya bila turun kita berkumpul ramai, maka kita sembang-sembang, lepas tu ada 1-2 tokoh berceramah. Ini bukan itu saja. Sekarang ni dalam konteks transformasi, maknanya kita kena berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Bukan setakat kalau dulu ada 2 ceramah, sekarang ada 4 ceramah. Bukan itu. Perkara yang harus dipikirkan secara serius ialah bagaimana perancangan itu apabila dilaksanakan dekat ataupun bersama dengan rakyat, ia memberi kesan kepada rakyat. Terasa dia bahawa pemimpin bersama kita. Terasa dia bahawa dasar kerajaan ini sebenarnya bagus. Memang dasar kerajaan semua bagus. Tetapi di bawah maknanya penghayatan itu sangat kurang.
Jadi saya kalau boleh saudara sebelum you pergi situ saya sebab kita ni boleh bicara dengan lebih panjang, tetapi yang penting pemikiran strategik. Sebab saya tengok di situ, ini yang saya kadang-kadang sangat heran. Kita ada media yang maknanya bertaburan, maknanya bukan saja mengkritik dasar kerajaan, tetapi mengutuk dasar kerajaan. Malah yang saya sebenarnya sebagai seorang guru, saya sangat heran bagaimana negara kita, pemimpin negara kita, semua orang bercakap tentang ulil amri ini sebenarnya, kepimpinan yang harus dipatuhi, tetapi mereka boleh mengutuk pemimpin kita dengan perkataan-perkataan istilah pembohong, penipu dan sebagainya. Saya harap perkara ini jangan diteruskanlah. Saya merayu semua pihak jangan diteruskanlah. Biar politik kita nampak matang. Baik, Datuk. Kita melihat kempen-kempen daripada pihak lawan ataupun kita panggil sebagai Pakatan Pembangkang lah, ataupun nama yang dah disinonimkan sebagai Pakatan Rakyat. Kita melihat bahawa sejak daripada kemenangan mereka di beberapa negeri, doktrin yang cuba ditanamkan kepada rakyat tu adalah kita ditakbir oleh satu kerajaan yang zalim, penyalahgunaan kuasa dan bermacam-macam stigma yang ditanam di dalam pemikiran rakyat-rakyat kita tentang isu-isu yang saya rasa susah juga nak dijawab. Betul. Banyak isu-isu yang langsung tidak dijawab oleh pihak kerajaan atau mahupun di peringkat tertentu. Jadi maklumat tentang tomahan-tomahan daripada pihak pembangkang ni langsung tidak dijawab. Jadi macam mana tu keadaan tu boleh berlaku tu? Saudara Din dan para hadirin yang saya hormati sekalian, kita dikurniakan akal fikiran oleh Allah Ta'ala. Kita harus menghargai. Itu sebenarnya kita disaran untuk berterima kasih, bersyukur. Dalam konteks kita mensyukuri, kita gunakan akal dan fikiran kita dengan baiklah. Sebab kita mesti ingat bahawa kita ni jenama manusia. Pemimpin kita adalah manusia. Jadi pastinya di samping dia banyak kekuatan, ya, dalam urus tadbir, dalam rancang, dalam pelaksanaan ni, pastinya ada kelemahan dan kekurangan. Oleh kerana itu, yang amat berhormat Perdana Menteri ini sebenarnya, saya dalam konteks tertentu ni saya sangat kagum. Ya. Dia boleh meminta maaf atas kekurangan dan kelemahan itu. Ini satu sifat yang sangat selaras dengan agama kita. Kita salah dengan manusia, kita minta maaf. Dengan Allah Ta'ala kita bertaubatlah. Dan dengan bersungguh-sungguh kita bertaubat. Jadi dalam konteks pimpinan Perdana Menteri kita, sebenarnya kita nampak kekuatan yang begitu jelas. Yang jadi masalah saya tengok di sini ialah media kita. Ya. Media kita macam tidak begitu dapat menyampaikan. Dengan begitu jelas ya. Dengan jelas dan konsisten. Yang jadi masalah kita ialah di negeri-negeri pembangkang, mereka ada bahan risalah yang disampaikan hampir setiap hari Jumaat. Ini menyalahgunakan masjid sebenarnya. Tidak wajar perkara ini dilakukan. Dan saya tengok mereka yang bercakap mengenai mana boleh matlamat menghalalkan cara, nampaknya mereka yang dulu mengata belah sini, mereka pula melakukannya. Walau bagaimanapun, saya harap, saya lagi sekali berkata bahawa politik kita biar matang. Kita bukannya Amerika, kita bukannya Eropah. Ya. Kita sebenarnya jangan hanya apa yang berlaku di Eropah itu bagus dan sebagainya, maka kita nak bawa kemari. Kita mesti ingat, mereka ni dalam apa keadaan pun sebenarnya adalah berbuat sesuatu untuk bangsa mereka. Orang Amerika dengan orang Amerika, orang England, British, Inggris dan seumpamanya, Germany, Jerman. Kita ni Malaysia ni sebenarnya berbilang kaum. Kita jangan main begitu saja, tetapi ya ini yang saya heran sedikit, PAS ini sendiri sebenarnya saya sangat mengkagumi, menghormati bila ia nak membawa negara kita sebagai negara Islam. Tetapi tiba-tiba ditukar kepada negara kebajikan. Ini saya tengok ini apa yang dinamakan bahawa manipulasi politik, dia mengalah dengan kawan dia. Perkataan negara kebajikan dengan negara Islam ada dua perkara yang berbeza. Islam itu ad-din syumul.
Terbaik. Kalau ada orang bukan bisa menyatakan bahawa Islam ini ada yang tak baik, kita jelaskan, tidak timbul langsung. Ini sebenarnya yang kita pegang. Bagi orang Islam, bagi orang Melayu, yang terbaik adalah agama Islam, dan kita tidak boleh ubah suai kerana politik. Jadi oleh kerana itu, saudara Salihuddin, balik kepada dasar kerajaan dan juga dasar yang saudara Din kata tak boleh jawab. Yang inilah masalah kita. Rakyat sekarang ni dengan media-media yang diberi kebebasan oleh pihak pemerintah sendiri, menyalahgunakan kebebasan itu. Dicarinya kelemahan di sana sini. Saudara Din, kalau orang nak cari kelemahan pada setiap individu, memang ada kelemahannya. Pakai songkoknya lah, jalannya lah dan sebagainya. Sekarang ini kita bercakap mengenai pemerintah dan dasar negara. Ya, dasar yang akan memberikan manfaat kepada rakyat. Jadi kalau ada kekurangan dan kesilapan, pihak kerajaan sendiri memperakuinya dan akan memperbaikinya. Sangat itu satu perakuan oleh pimpinan daripada UMNO Barisan Nasional yang cukup nyata dan merendah diri dengan rakyat yang memberi amanah kepada mereka. Baik, Datuk. Political of hate ni, Datuk, yang ditanamkan oleh Pakatan Rakyat di dalam setiap ceramah mereka. Dia menanamkan bahawa kebencian, terutama kepada anak-anak muda. Dan anak muda hari ini, Datuk, ataupun mungkin boleh dikatakan di kalangan penyokong-penyokong mereka juga, mereka tidak langsung mahu menerima apa-apa saja yang kita cuba terangkan berkenaan dengan sesuatu isu. Misalnya lah. Jadi macam mana tu? Yang untuk kita ni sebagai orang-orang yang sentiasa berhadapan dengan keadaan yang perang lah, untuk kita cuba menawan lah. Dalam konteks ini, saudara Salihuddin, saya sendiri pun sebenarnya daripada awal dulu, saya sangat hairan sebenarnya pada satu aspek. Toleransi yang ditunjukkan oleh kerajaan yang memerintah, khususnya pihak keselamatan. Jadi saya tengok tolak ansur, toleransi, pertimbangan, yang digunakan oleh pihak pemerintah, pemimpin kita, agar elemen kebebasan bersuara, kebebasan berbuat sesuatu, kebebasan bercakap dan sebagainya, nampaknya telah disalahgunakan. Jadi saya harap rakyat harus jelas mengenai perkara ini. Jadi oleh kerana itu, saya lihat baru inilah apa yang disebut sebagai budaya samsing, di mana telah berlaku pergaduhan sehingga orang cedera. Dan saya tengok pihak tertentu nak menyalahkan pihak lain, yang umpamanya memulakannya. Saya ingin memperingatkan apa yang saudara Salihuddin sebut, dakwah yang telah dilemparkan berterusan itu sebenarnya menyentuh emosi seseorang. Perkara pergaduhan ataupun maknanya perselisihan yang berlaku itu jangan nak disalahkan pada ketika itu semata-mata. Kerana saya setuju dengan saudara Din dan saya harap perkara ini diberikan perhatian. Nampaknya pihak Pakatan Pembangkang ni, disebut Pakatan Rakyat ni, telah hilang pertimbangan dalam konteks kesopanan. Dalam konteks umpamanya nak menidakkan pihak lain, maka mereka sampai kepada satu tahap membangkitkan emosi seseorang sampai fitnah, pembohongan dilemparkan. Yang jadi masalah kepada rakyat sekarang ini, mereka ni saya tengok ramai telah dikelirukan. Dan ini yang saya ingin mengulangi. Saya berharap pihak pimpinan kerajaan ni, kita belum terlambat lagi untuk bercakap perkara, menjelaskan perkara yang benar. Jadi maknanya media kita pun ada, pimpinan kita pun ada. Jadi maknanya pimpinan kita dalam konteks transformasi tadi di peringkat akar umbi kena mendekati rakyat jika perlu memperjelaskan isu ini kepada rakyat. Tidak ada sebenarnya dasar daripada pimpinan Perdana Menteri yang nak menganiaya rakyat. Tidak ada. Baik, Datuk. Kita akan berhenti seketika dan kita akan kembali lagi dengan soalan-soalan yang agak lebih panas.
BN Stream Live and Live. BN Stream Live and Live. BN Stream Live and Live. Kita kembali lagi ke dalam perbincangan dan bicara ini. Baik, Datuk. Datuk adalah seorang bekas dan ataupun mantan ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri pada satu masa ketika. Dan jika mereka melihat pada rekod ini, kita pada 2008 Datuk tidak dipilih untuk bertanding. Namun begitu, sebagai orang yang lama lah dalam politik di Selangor lah ni Datuk. Datuk mempunyai satu pandangan yang agak kritikal terhadap UMNO itu sendiri. Boleh tak Datuk penjelaskan sedikit tentang itu? Terima kasihlah Saudara Sarudin. Saya akan mulakan beginilah soalan ni. Ya. Sebab saya macam hilang kawan pun ada. Ya. Dalam konteks saya sebenarnya sangat sayang kepada UMNO. Sebab UMNO ni sangat relevan dengan perjuangan bangsa, agama dan tanah air. Dan kita harus jelas sebenarnya visi dan misi kita. Kadang-kadang saya tanya pemimpin, apa vision dan mission kita, visi dan misi kita dalam perjuangan kita? Jadi saya tengok dia merabalah nak mencari jawapan itu. Yang penting kita bangun dalam kehidupan kita misalnya. Betul lah you cakap macam itu, tapi nampak gaya kita bercakap itu tidak ada benda yang terancang secara khusus. Sepatutnya bila kita bercakap mengenai vision dan mission, kita gunakan 5 jari ini. Pertama ialah politik, yang kedua ialah pendidikan, yang ketiga ialah ekonomi, yang keempat sosial, yang kelimanya agama. Kita harus jelas ni sebenarnya. Dan dalam konteks ini, kita jangan kata pula, oh itu dah ada kementerian. Kalau itu macam mana you sebagai individu pemimpin di peringkat agama you buat? Kita mesti berbuat sesuatu. So dalam soalan Saudara Din tadi sebenarnya, inilah perkara seperti ini umpamanya yang orang sering kali macam mempertikai balik kepada saya. Cikgu, yang penting you ada jawatan dan kuat dalam bahagian ini, nampaknya dah cerita lain. Jadi oleh kerana itu, saya ingin mengulangi bahawa saya sangat sayangkan kepada parti. Ya, sebab saya sangat jelas bahawa parti UMNO ni sebenarnya parti yang sebenarnya terbaik dalam konteks nak membawa negara kita ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Negara yang maknanya berbilang kaum ini. Kerana Pakatan UMNO, MCA, gerakan dan juga dalam Barisan Nasional ini yang asalnya perikatan ini telah terbukti. Mungkin ada kekurangan dan kelemahan di sana sini dan kita sangat jelas dengan pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri ini, Datuk Seri Najib Tun Razak ini, kita sangat jelas. Dia sangat sensitif
dan sangat reseptif lah terhadap pandangan-pandangan rakyat. Ini yang kita nak. Malah dia selalu bersama rakyat lah. Lebih selalu daripada pemimpin-pemimpin tertentu. Jadi kalau boleh itu, kalau saya cakap macam itu, Saudara tadi, saya kritikal dah, tentulah saya kritikal kepada pemimpin-pemimpin kita di peringkat akar umbi dan di peringkat-peringkat strategik tertentu. Kerana mereka ni berada di situ sebenarnya memegang amanah. Amanah apa? Amanah rakyat. Jadi saya ingin mengulangi tadi. Saya tidak nak sebenarnya nak menyebut secara detail apa sebenarnya. Saya boleh senaraikan ada 100 yang sebenarnya yang saya berikan perhatian. Saya nak minta pemimpin berikan perhatian. Lebih 100 lah sebenarnya. Pasal saya bercakap tentang visi dan misi yang saya sebut tadi. Tetapi saya kata tadi, dalam saya kritikal sebenarnya, biasanya sebenarnya saya memang mengulang positif terhadap segala kebaikan yang ada. Jadi pandangan saya yang berbeza itu sebenarnya saya ingin penambahbaikan. Dalam konteks sekarang ni, ya, dalam dunia tanpa sepadan ni, ya, dunia moden ni, segala teknologi moden ni, kalau kita sebenarnya tidak kritikal terhadap apa yang kita laksanakan, mungkin perkataan transformasi itu tidak akan berlaku lagi. Ini relevan dan signifikan dengan transformasi yang kita sebut, Saudara Din. Okey, baik Datuk. Yang amat berhormat Perdana Menteri di dalam ucapan di persidangan Agung UMNO yang lalu dan juga yang sebelum ni pada 2011, beliau melahirkan kebimbangan tentang PRU ke-13 ini yang amat dianggap luar biasa oleh UMNO sendiri. Kenapa keadaan ini boleh berlaku? Walhal kita sudah melalui 12 pilihan raya sejak daripada merdeka sehingga pada tahun 2008 yang terakhir, PRU 12. Kita terasa bahawa PRU 13 ini membimbangkan kita. Kenapa keadaan itu boleh berlaku dan apa puncanya? Saudara Salahuddin, terima kasih. Ini perkara yang sangat penting yang harus difahami oleh rakyat. Dan kita harus membaca sejarah, celik sejarah. Ya. Kalau kita lihat suasana politik sekarang ni sangat berbeza daripada suasana politik sebelum ini. Istilah yang Saudara Din gunakan tadi ialah membimbangkan. Tak payah Saudara Din lah, orang lain pun kita boleh tanya kenapa membimbangkan. Luar biasa politik kita sekarang. Kebebasan yang diberikan oleh pihak kerajaan pun bagi saya agak luar biasa. Luar biasalah sebenarnya. Sehingga orang boleh bercakap apa saja. Dan dalam konteks tertentu, saya lihat pada ketika ini ada satu ekstrim. Orang berani melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan undang-undang, melanggar undang-undang, melanggar perlembagaan. Tetapi akan ada pihak yang membela sentiasa. Luar biasa. Ada lawyer yang akan membela mereka tanpa bayaran. Bayangkan, ini suasana. Kita melihat perkara-perkara yang macam kecil, ini bukan kecil. Perkara yang ada kaitan dengan keluarbiasaan itu. Kerana itu, balik kepada tadi sekarang ni, apabila pergaduhan itu berlaku dalam ceramah ataupun kempen politik, itu sebenarnya pada dasarnya suatu keluarbiasaan. Tak sepatutnya berlaku, tapi saya ingin mengulang tadi. Adakah itu satu manifestasi bahawa ia berlaku secara spontan di situ? Kita harus berfikir sejarah. Sejak umpamanya Pakatan Rakyat ini sebenarnya memerintah di beberapa negeri, dan kemudian sejak kerajaan kita ini melonggarkan berbagai-bagai undang-undang termasuk ISA dan Akta Perhimpunan dan sebagainya. Kita lihat nampaknya mereka dah nak jadi macam orang barat lah. Orang-orang di barat, di mana kebebasan mutlak itu sebenarnya bagi mereka adalah sesuatu yang dihasratkan. Kita harus ingatkan bahawa kita negara yang agama persekutuannya adalah agama Islam. Jadi dan Islam ni sebenarnya terbaik. Ini bertentangan dengan agama Islam. Malah dapat bayangkan sebelum itu Saudara Din, sebenarnya ini sebenarnya saya nak menggambarkan perkara-perkara yang luar biasa, ya.
Kerana dikaitkan dengan kenapa pilihan raya ke-13 ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Dia ada kaitan dengan segala keluar biasaan. Dapat bayangkan tak? Dalam zaman sekarang ni kita boleh tahu orang yang memurtadkan orang Melayu, tetapi tidak ada satu tindakan pada dasarnya yang khusus diambil terhadap yang memurtadkan. Masuk orang Melayu masuk dalam gereja. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan yang kita sangat sedih dan pedih sebenarnya ialah orang-orang Melayu sendiri sebenarnya terjebak dalam perangkap ini. Ya. Apabila umpamanya apa yang berlaku di mana, di Perak, di mana sanggup baring di tengah jalan menghalang apa ni laluan kereta yang membawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku, ini satu perkara yang luar biasa. Jadi balik terus kepada soalan yang saudara disebutkan tadi. Kenapa disebut pilihan raya ke-13 ni sesuatu yang luar biasa? Sebenarnya siap menang kalah ni sebenarnya akan menentukan masa depan kita yang sangat luar biasa bagi saya. Dan saya memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita mohon supaya minda dan fikiran pimpinan kita khususnya melalui yang beragama Islam ini supaya terbuka dan kembali kepada Allah selalu. Kerana kalau pakatan pembangkang, pakatan rakyat ni diizinkan menang, saya sangat bimbang. Saya sangat bimbang terhadap pelbagai kemungkinan masa depan rakyat, anak cucu kita. Kerana dalam mereka nak berpakat di dalam komponen mereka itu, ya, PKR, PAS dan DAP, kita nampak akhirnya DAP ni yang suatu ketika kita gelarkan sebagai chauvinistik, yang sebenarnya memang tidak boleh terima segala sebagai konsep lah, kemudahan, kelebihan, keistimewaan pada orang Melayu ni. Dia tak boleh terima langsung. Termasuklah maknanya dalam hal dasar ekonomi baru dan dan pelbagai lagi. Mereka sebenarnya boleh mendapat kawan dari PAS yang memperjuangkan Islam. Ini sesuatu yang luar biasa. Malah saya tengok di situ perkara-perkara yang dilakukan oleh DAP ini sebenarnya yang bertentangan sebenarnya dengan dasar PAS itu sendiri. Kalau di Selangor kita nampaklah arak itu umpamanya tidak boleh dijual secara terbuka, dirampas dengan pakatan yang disebut pakatan rakyat. Tapi ini pengaruh DAP itu tidak jelas. Boleh maknanya perkara ini tidak diambil tindakan. Jadi ini menggambarkan keluarbiasaan itu. Oleh kerana itu saya sangat berharap supaya rakyat sedar bahawa masa depan kita akan lebih selamat kalau kerajaan pimpinan yang amat berhormat dan menteri kita Datuk Seri Najib Tun Razak ini yang telah menunjukkan pada diri dia suatu kesedaran, satu transformasi yang begitu jelas untuk kepentingan rakyat. Harus kita sokong supaya ia berjaya. Okey, baik Datuk. Apakah yang perlu kita lakukan, Datuk, di dalam keadaan dan situasi yang mendahului hak kebebasan? Hak kebebasan itu lebih mendahului daripada apa yang ada sekarang. Yang ini yang saya nak cuba tekankan dalam soalan yang awal tadi. Kebimbangan itu. Adakah kebimbangan itu disebabkan oleh voice out daripada kumpulan-kumpulan yang menggelarkan diri sebagai memperjuangkan hak asasi, termasuk dengan LGBT, kebebasan agama. Macam mana itu, Datuk? Adakah ini yang menyumbang kepada kebimbangan kita pada PRU? Ini dasar liberalisme, pluralisme ni sebenarnya harus dibendung, ya. Sebab ia tidak akan menguntungkan sesiapa rakyat dalam negara kita. Ya. Saya berulang kali menyatakan bahawa apa yang berlaku di barat itu jangan dibawa kemari. Dulu sebenarnya kita bercakap mengenai takutnya kita dengan budaya kuning. Tapi budaya kuning ini nampaknya dah tak boleh dibendung lagi. Jadi oleh kerana itu, dia harus kembali kepada diri kita. Dan diri kita ni akan menjadi lebih selamat kalau kita kembali kepada Islam. Ini yang kita harapkan PAS akan bawa, perjuangkan.
ke arah negara Islam, ke arah Islam yang syumul. Dan ini sebenarnya dalam konteks politik UMNO jelas. Perkara yang termaktub, pasal yang termaktub di dalam perlembagaan itu sendiri bahawa dia nak memajukan Islam, menganjurkan Islam. Ini maksudnya di dalam perlembagaan UMNO tu. Dalam perlembagaan UMNO itu sangat jelas. Oleh kerana itu sebenarnya apa yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan di bawah pimpinan UMNO itu, sama ada dalam perikatan ataupun Barisan Nasional, sangat jelas dimanifestasikan dalam negara kita. Ya. Ya. Sama ada daripada tabung haji ke bank Islam dan sebagainya, terlalu banyak sebenarnya. Ini manifestasi yang sangat jelas. Dan kita lihat pada diri Perdana Menteri kita juga dibantu oleh timbalan Perdana Menteri kita. Perkara ini kalau kata saudara Din tadi, dapat UMNO dan Barisan Nasional ini dimantapkan, dikukuhkan, dan kemudian diberi kemenangan yang seksama dalam pilihan raya ini, yakinlah bahawa masa depan rakyat akan terjamin. Jadi sebelum saudara Din nak menyatakan tambah lagi perkara itu, saya kalau boleh lah, ya, dalam konteks transformasi yang kita bercakap awal tadi itu, sebenarnya dia bermula daripada diri kita sendiri. Buat masa ini, ya, sama ada pimpinan akar umbi ataupun semua orang, kita kena berbaik dengan semua orang. Ini kalau boleh mungkin dalam politik tu sebenarnya kita jelaskan. Nampaknya mereka ni berbaik dengan kumpulan tertentu. Dalam suasana sekarang ni, transformasi yang diharapkan oleh Perdana Menteri dan ditunjukkan olehnya, kita kena berbaik dengan semua orang. Bagaimana nak berbaik dengan semua orang itu? Kalau ada masalah, elok tanya cikgu. Baik. Baik, saya panggil cikgu lah selepas ni. Kita akan jumpa semula selepas ni. BN Stream, live and live. BN Stream, live and live. BN Stream, live. Itu ada satu soalan yang kalau boleh ada. BN Stream, live and live. Baik Datuk. Kita dah banyak bagi soalan. Dan juga banyak. Baik Datuk. Kita
tadi dah banyak penjelasan yang telah Datuk berikan. Cikgu lah, tadi saya dah berjanji nak panggil cikgu. Ya? Okey cikgu. Boleh tak cikgu meramalkan atau berani tak cikgu meramalkan sama ada pada PRU ke-13 ini Barisan Nasional akan mengekalkan kuasa ataupun PRU 13 ini akan memberi mandat, rakyat akan memberi mandat kepada Pakatan Rakyat. Terima kasihlah kerana memanggil saya cikgu. Saya berharap cikgu ni bukan mesti saya saja. Ya. Cikgu ni di mana saja mereka berada. Dan saya berharaplah, sebenarnya saya ada jaringan lebih 500 pimpinan yang hebat-hebat sebenarnya. Ketua pengarah ada, timbalan ketua pengarah ada. Mereka ni pencin. Majoriti daripada mereka sebenarnya adalah cikgu. Kalaupun mereka bukan cikgu, yang saya harapkan mereka ni sebagai orang tua, orang berpengalaman. Rujuk mereka sebagai seorang guru. Ya. Ini satu penghormatan kepada orang lama lah, orang tua. Jadi bila Saudara Din tadi sebut saya dipanggil saya cikgu tu, saya merasa sangat dihormati. Sangat selesa hidup kita. Jadi bila orang tu selesa, maka dia boleh jawab dengan selesa lah. Yeah. Jadi saya memang melihat bahawa Barisan Nasional insya-Allah akan menang. Jadi dengan pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang dibantu khusus oleh yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan menteri-menteri yang lain. Jadi saya yakin bahawa mereka jika diberi mandat, dan saya harap diberi mandat ya, supaya mereka akan dapat mentadbir negara dengan lebih baik. Jadi kemajuan-kemajuan yang dicapai ini akan dapat diteruskan. Kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada ni sebenarnya akan insya-Allah dapat dikurangkan dan diatasi. Jadi rakyat janganlah terlalu bimbang ya. Malah saya menyatakan bahawa saya memang sangat bimbang ya. Kerana dalam bahasa yang orang selalu sebutnya, pihak Pakatan Pembangkang ini sebenarnya tidur sebentar tapi mimpi lain-lain. Ini sangat berbahaya. Yeah. Jadi oleh kerana itulah Barisan Nasional yang telah terbukti dulu daripada Perikatan menjadi Barisan Nasional telah membuktikan ia sebagai sebuah parti yang memang menjaga kepentingan rakyat dalam serba-serbinya. Maka saya yakin dengan istilah ataupun tajuk transformasi yang kita bicarakan di peringkat awal tadi, kalau ini dimanifestasikan di semua peringkat, ya, jadi saya yakin bahawa Barisan Nasional akan menang, insya-Allah. Nampaknya cikgu begitu yakin. Insya-Allah. Mana kita akan kembali kepada kemenangan pada Barisan Nasional. Dan kita pun sejak kebelakangan ini kita melihat bahawa keyakinan itu disuarakan oleh yang berhormat sendiri. Dan bila kita melihat dua semalam punya perhimpunan agung MIC di Putra World Trade Center, perkataan 6BK ni, cikgu, 6BK tu makna kembalinya sokongan kepada Barisan Nasional, terutamanya kepada kaum India, kepada MIC. Yang kita nampak statistik yang dikeluarkan cukup jelas yang dikeluarkan oleh MIC di dalam ucapan presidennya sendiri, memaklumkan bahawa MIC mempunyai lebih kurang dalam 300 ke 400 ribu pengundi yang dianggap sebagai fixed deposit kepada Barisan Nasional. Dan dia selaras dengan apa yang Datuk cakapkan tadi. Di mana pula, apa pandangan Datuk berkenaan dengan komponen yang lain? Komponen MCA lah misalnya. Nampaknya orang Cina ni kritikal terhadap kepimpinan yang ada. Kepimpinan yang amat Perdana Menteri. Dan kita juga dapat maklumat. Di bawah ini mula satu sebaran-sebaran dalam bentuk pamphlet sebagainya sudah dihantar ke dalam kawasan-kawasan orang Cina yang nampak jelas menyalahkan Perdana Menteri dan ketakutan Perdana Menteri untuk mengumumkan tarikh pilihan raya. Jadi apakah signifikannya, cikgu? Dan bagaimanakah benda ini boleh
kita atasi. Sekurang-kurangnya untuk kita mengembalikan undi orang-orang Cina kepada BN. Walaupun jelas tadi kita akan menang 2/3. Itu bagi pandangan Perdana Menteri dan juga pada cikgu tadi. Tapi nampaknya itulah keadaan ini kritikal di peringkat bawahan. Dengan serangan-serangan di AP yang saya rasa berterusan terhadap kaum-kaum Cina. Kita nak masuk gelanggang ni sebenarnya. Kita kena berbuat persediaan. Jadi segala sudut kita telah pun maknanya mantapkan. Kita tidak boleh kata yakin hanya kerana kita yakin. Hanya kerana kita telah bersedia. Sebab saya dah nyatakan tadi. Ini yang kebimbangan yang awal kita sebut tadi, transformasi yang awal kita sebut tadi, transformasi kepemikiran, transformasi strategi. Kita harus juga memikirkan strategi orang lain. Ya. Jadi perkara ini sebenarnya harus dipikir secara bukan saja serius tetapi secara matang dan konsisten. Konsistennya ada kaitan dengan strategi bertindak. Kita tidak memadai yang amat berhormat Perdana Menteri yakin, nampaknya PM yakin, General kita yakin, maka kita di bawah pun ikut yakin. Tapi apa persediaan kita dekat bawah? Macam soalan yang Saudara Salihuddin nyebutkan tadi, ialah apa agenda kita pimpinan akar umbi untuk maknanya mendekatkan diri dengan ahli-ahli daripada komponen yang lain. Itu sebabnya saya menyatakan tadi bahawa kita harus ada agenda untuk berbaik dengan semua orang. Berbaik dengan semua orang. Sebenarnya dengan masyarakat Cina dan India ni, kita selama ni memang sudah berbaik dengan mereka untuk kita meneruskan persahabatan kita. Sepatutnya tidak ada masalah. Pasal kita dah kenal mereka. Tetapi kalau kita masih lagi dalam saya letak peringkat kata menyombong macam kita saja yang terror, saya minta maaf lah, saya nak pergi istilah ke situ juga kan. Tapi sebenarnya sebab saya lebih memilih tadi kita kalau boleh ikut cara gaya Perdana Menteri lah, ya, yang agenda bertindaknya konsisten. Saya tengok memang Perdana Menteri kita ni sebenarnya bersedia dalam strategi peperangan ni pada Perdana Menteri. Tetapi mesti ingat, Perdana Menteri dalam dia membuat persediaan politik. Ini yang saya sebenarnya, kita, bukan saja saya, kita harus sangat sentiasa menghormati, menghargai dia dan mendoakan dia kerana dia tidak pernah berfikir satu hari pun umpamanya untuk maknanya tidak berbuat sesuatu yang baik untuk rakyat. Maknanya dia tidak berpolitik semata-mata. Jadi maknanya kalau kita lihat agenda antarabangsa pun dia terlibat. Ya? Jadi maknanya dia bukan setakat menolong orang Melayu, semua orang maknanya dia dia libatkan. Jadi perkara-perkara seperti ini saudara Salihuddin harus kita berikan perhatian untuk memenangi pilihan raya. Bagi saya ingin mengulangi lagi sekali, beri makna yang signifikan kepada istilah transformasi itu dengan agenda bertindak yang betul-betul strategik. Maksud strategi ini saya ambil contoh yang mudah, Saudara Din. Pemimpin akar umbi turun bersama rakyat. Tetapi rakyat biasa bercakap. Tak rasa pun macam dia turun. Apa signifikannya? Umpamanya, kita diberi peruntukan, kita mengumpulkan anak muda. Ini kumpulan yang kecil. Ya, kumpulan yang sangat strategik yang sekarang ni mempengaruhi hampir 35 ke 41% pengundi ni di dalam pilihan akan datang. Apa agenda kita untuk mereka? Adakah memadai kita kenduri lagi sekali, Haiti dan sebagainya? Apa agenda pengisian dalam Haiti itu ataupun dalam pertemuan itu yang memberi makna kepada anak muda ini? Kerana saya sendiri sangat takut, Saudara Din, buat masa ini. Budaya hedonism, seronok ni sangat menular lah di kalangan anak-anak muda kita. Jadi, bila mereka berkumpul, maknanya, bagi saya lah ya, paling mudah umpamanya, ambil gambar mereka, beri risalah yang bermakna kepada mereka. Jangan risalah besar-besar. Nak risalah yang kecil. Kalau anak muda, maknanya apa yang sangat bermakna pada mereka? Mungkin kerjaya mereka. Kerjaya sama ada dalam bidang pertanian, peternakan, bagilah. Umpamanya kepada mereka. Risalah. Ataupun berkaitan dengan belia. Umpamanya nak masuk PLKN yang sekarang ni sangat popular. Ya. Dulu orang nak masuk PLKN macam nak kena kerahan tenaga lah, macam terpaksa. Sekarang ni saya difahamkan, orang mohon. Ada yang sanggup bayar lah, Saudara Din, untuk situ. Jadi maksudnya tadi dalam perhimpunan
apa ni anak-anak muda ni belia ni, maknanya pastikan mereka berkumpul, berhimpun, ditemui mereka, dan mereka kalau boleh merasailah setelah ditemui itu, nasib baik aku datang, kalau tidak rugi betul aku. Kalau itulah boleh dijawab, sangat anak muda boleh kita pengaruhi, insya-Allah. Baik Datuk, sebelum kita berhenti seketika ni, ada satu soalan lagi tu. Nampaknya golongan muda ini menyumbang kepada 3 suku daripada keseluruhan undi dalam pilihan raya umum yang akan datang. Sejumlah lebih kurang dalam 4 juta. Dia satu kelompok pengundian dan pola pengundi yang amat besar. Cikgu bagaimana strategi je untuk mendekati mereka ataupun engagement yang kita perlu buat bagi menarik mereka untuk mengundi Barisan Nasional? Ni saya dah nyatakan tadi, dan golongan muda ni sebenarnya sangat strategik. Mereka ni lah pemimpin akan datang. Ya. Jadi kerana itu menyentuh engagement, PM, Perdana Menteri kita selalu gunakan istilah engagement. Tapi balik macam istilah transformasi tadi tu. Apa maksud engagement? Jumpa. Jumpa je. Sentuh. Ya. Macam mana sentuh? Tapi yang penting bermakna engagement tu. Sentuhan itu bermakna. Banyak saya kata tadi, rugi betul lah kalau kita tak datang. Jadi maknanya, ataupun kalau mereka menerima risalah, ini yang saya tunggu. Bukannya macam ramai orang, dia datang nak kena bagi duit. Sebenarnya segalanya bukan kerana duit. Ya. Sebab orang ada maruah. Maruah, jangan jual maruah dengan duit. Saya rasa bangsa kita masih lagi mempunyai maruah dan integriti yang sangat tinggi dalam konteks ini. Bukan dia berbuat satu kerana duit, tetapi lebih kerana rasa tanggungjawab itu. Dalam konteks pilihan raya, mereka bertanggungjawab. Tapi saya setuju dengan Sadruddin, tanggungjawab ini bagi saya sebagai seorang cikgu, saya cikgu kalau boleh, saya cakap dengan beliau ni, sokong Barisan Nasional demi masa depan kita. Sebab, kamulah nanti yang akan memimpin dalam negara kita. Dan soalan yang kedua pentingnya ialah, bagaimana nak menarik mereka ni? Itu engagement yang soalan dimaksudkan yang sangat penting. Itulah. Kita mesti macam orang memancing lah, kan? Umpan dia apa? Dia nak pancing ikan apa? Salah umpan tak makannya ikan. Ya, betul. Jadi dalam konteks itu, bukanlah umpan tu mesti duit. Saya dah ulang lagi sekali. Kita kena kaji apa keperluan orang-orang muda. Tapi yang penting, Sadruddin, kalau saya lihatlah ya, salah satu formula yang saya boleh cakap secara terbuka. Sebenarnya saya ada beberapa formula yang saya tak berani bercakap secara formula terbuka. Ini untuk pemimpin Barisan Nasional sajalah. Ya. Saya memang ada, bukan satu dua, ada beberapa sebenarnya kalau nak dia apa. Kalau maulah. Saya tak nak jual. Tapi saya rasa elok juga dibicarakan sikit. Tidak di sini. Saya simpan dulu sebab bicara kita pun sebenarnya pada malam ni dah nak berakhir. Okay. Tetapi saya nak kaitkan tadi ialah dalam konteks anak muda ni sebenarnya. Berapa orang pemimpin yang bersalam dengan bermakna dengan anak muda? Ada. Bersalam, kalau bolehlah saya nak sebut nama macam tak berapa sedap kan. Saya ambil contohlah, bolehlah kan. Umpamanya dulu Tan Sri Muhammad. Dia salam, lepas dia salam, dia tepuk kawan tu. Wih, lain Sadruddin. Tapi tak boleh pula nanti kita salam dengan orang perempuan, kita tepuk macam itu. Maksudnya di situ tadi, tanya cikgu. Tanya orang yang berpengalaman. Bagaimana memberi sentuhan, melakukan engagement secara bermakna dengan anak-anak muda. Mungkin kita boleh bicarakan secara khusus perkara ini dalam masa akan datang. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, kita akan kembali selepas ini. BN Stream, live and live.
BN Stream Live and Live. Lebih kurang 1 jam lebih, dan sebelum ini pun kita masih lagi berbicara benda yang sama. Sebelum kita mengakhiri segmen ni lah, cikgu, bagaimana untuk kita untuk kembali berkuasa di Selangor? Terima kasih lah kerana ruang ujung ni saya nak gunakan satu unsur yang khusus lah. Sebenarnya kekuatan parti lawan ni sebenarnya kita boleh pertikai. Malah ramai orang pertikai. Tapi jangan suka sangat mempertikaikan tentang kekurangan orang lain. Sebab yang saya tengok di sini, dan ini pun telah disebut oleh pimpinan kita yang lalu, umpamanya yang amat berhormat apa ni Datuk Tun Razak dulu telah diperingatkan, dan pimpinan yang lain bahawa UMNO ni sebenarnya sebuah parti, UMNO dan Barisan Nasional sebuah parti yang sebenarnya yang saling melengkapi sebenarnya. Kalau dia nak lemah, nak runtuh, keruntuhannya bukan kerana serangan daripada luar tetapi kerana kelemahan daripada dalam. Oleh kerana itu saya dapat melihat sebenarnya kalau di Selangor lah saya lihat di situ. Dan ini harus diberi perhatian oleh semua pimpinan. Supaya masalah dalaman ini, konflik dalaman ini, saya tengok konflik sangat kecil, ya. Tetapi bila konflik kecil ni pula, maknanya dibentuk dalam berlaku dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok ni, saya lihat individu-individu kecil ni sebenarnya yang mengganggu untuk penyatuan itu daripada berlaku dengan lebih seksama. Oleh kerana itu saya sangat berharap supaya pimpinan kita sanggup melakukan pengorbanan secara tulus ikhlas. Sebab Allah Maha mengetahui keikhlasan kita. Jadi sebenarnya semua orang bercakap, termasuklah yang berkonflik ni, bahawa tidak ada parti lain yang boleh menyelamatkan negara kita dengan lebih seksama daripada UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi yang jadi masalah, macam saya sebut tadi Sadudin, ialah pihak yang berkonflik ataupun telagah itu nampak susah sangat untuk berbaik. Ya. Jadi dalam konteks ini, saya berharap sahabat-sahabat saya semua, kalau ada especially di dalam Selangor ke? Especially dalam Selangor. Saya nak Selangor dulu sebab saya orang Selangor. Saya melihat dan saya pun pernah menjadi pemimpin, diberi ruang dan peluang di negeri Selangor. Saya nampak sangat jelas sebenarnya. Jadi kalau kekuatan kita, kesatuan kita dimantapkan, saya sangat yakin, ya, dengan sekarang ni pengurusnya pun Barisan Nasional pun PPM. Tapi kalau boleh kita jangan lihat dia. Saya kalau boleh melihat pimpinan di peringkat akar umbi, di peringkat bahagian. Selesaikan masalah kita. Kalau boleh, saya seorang guru, saya seorang kaunselor. Cuba kita senaraikan apa masalah dalaman kita dan kita selesaikan. Kalau perlu, Saudara Din, kita gambar sama-sama untuk menunjukkan kebersamaan kita yang berkonflik itu. Sebenarnya tak ada sebab kita nak berkonflik. Masing-masing sembahyang. Sebenarnya masuk masjid, masuk surau, menghadap kiblat dan memohon pada Allah sama. Dan kita sebenarnya maknanya galakkan untuk sebelum itu kita maafkan semua orang. Jadi di mana letaknya agama kita kalau tidak pada diri kita yang akan membawanya dengan lebih baik. Saya yakin oleh kerana itu, kalau boleh di negeri Selangor ni, saya nampak ada konflik dalaman. Kalau ini diselesaikan, saya lebih yakin bahawa Barisan Nasional akan dapat merampas kembali kerajaan daripada Pakatan, dan Barisan Nasional akan menangani lebih 2/3 daripada parlimen di seluruh negara. Baik, sebelum kita berhenti ataupun sebelum kita mengakhiri bicara kita pada malam ini, apa pesanan Datuk? Ataupun cikgu lah yang paling sesuai sekali. Pesanan Datuk. Berbaik dengan semua orang. Itu pesanan saya. Berbaik dengan semua orang, jangan segan bertanya, khususnya kepada orang-orang yang berpengalaman. Sebab bagi orang yang berpengalaman, apabila kita bertanya dengan dia, sebenarnya dia terasa dihormati. Dan saya ingin bagi tahu bahawa dalam jaringan
saya ini sebenarnya pimpinan yang pada dasarnya hebat-hebat. Mereka terasa agak kesunyian tau. Bayangkan apabila seorang anak muda menegur mereka, tak kiralah anak muda ataupun seorang pemimpin bahagian, jawatan kuasa bahagian boleh merujuk kepada mereka. Kalau dia cikgu, apa khabar? Saya harap cikgu sehat. Saya ada sikit lah cikgu boleh beri pandangan. Itu saudara Din boleh menyebabkan dia boleh tidur nyenyak tau. Maksudnya selesa dia. Jadi balik pada tadi, dalam konteks transformasi yang saya sebut, saya harap kita boleh saling bermaaf-maafan secara tulus ikhlas dan kita tautkan semula, eratkan semula silaturahim kita demi bangsa, agama dan tanah air lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk Haji Mat Yasir bin Haji Ihsan kerana telah sudi bersama dengan kita di dalam dua segmen di BN Stream ini. Dan insya-Allah pada masa-masa yang akan datang kita akan cuba membawa beberapa ikon-ikon ataupun individu-individu tertentu yang di dalam arena politik untuk kita bersama-sama berkongsi bagi menjamin kemenangan Barisan Nasional pada masa yang akan datang. Dan insya-Allah kita sebagai pendukung usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam program transformasi untuk menggerakkan rakyat ke hadapan, maka kita di BN Stream mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para penonton dan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BN Stream, live and live.